Baik, kita sama-sama akan membacakan satu bagian firman Tuhan dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Mandarin karena firman Tuhan ini sangat sedikit yang kita bacakan. Dari Matius pasal 5 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. 我们先一起读今天的经文，就是从马太福音第5章第5到第6节。 Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. 先用印尼语来读。 Matius pasal 5 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6 demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. 马太福音第5章第5到第6节，温柔的人有福了，因为他们必承受地土；饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足。 Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengawali khotbah ini dengan sebuah cerita. 弟兄姐妹，我想开始今天的正道，就是用一个故事来开始。 Setiap kita suka cerita. 我们每个人都喜欢听故事， Bukan cuma anak sekolah minggu yang suka cerita. 不只是主日学的学生们喜欢 Orang 听故事， dewasa seperti kita juga suka dengar cerita. 像我们这样的成人也喜欢听故事。 Ceritanya di suatu tempat di danau yang kecil dan tenang, damai, ada pemandangan yang indah di sekitarnya. Hiduplah seekor angsa yang putih dengan bulunya yang putih dan anggun sekali. 故事就是开始在一个宁静的小湖，然后周围的风景优美，在那里住着一只美丽优雅的白天鹅。 Lalu kemudian datanglah seekor burung gagak terbang dekat dengan angsa itu. 然后有一只乌鸦飞过了那湖 Burung 面上， gagak itu warnanya hitam ya. Wajahnya seperti marah begitu ya. Kemudian burung gagak itu ngomong kepada angsa ini. 那只乌鸦的羽毛是黑色的，它长得不好看。那它就对那只天鹅说。 Burung gagak itu bilang, angsa, hidupmu itu sangat membosankan. 那只乌鸦对那只天鹅说：“天鹅啊，你的生活太无聊了。 Kamu harusnya ikut dengan saya. Pergi ke dunia ini, terbang bersama dengan saya. Dunia ini sangat ramai, sangat bebas. Ada banyak sekali kesenangan. 你应该跟我一起飞翔，我们一起飞到这个世界上各个地方，非常热闹的地方。” Lalu si angsa bilang, saya nggak mau. Saya cukup ada di sini tempatnya tenang, bersih, damai. Disinilah saya merasakan ketenangan yang sejati. 但是天鹅却说：“我不想这样做，因为只有在这湖面上，我才感到真正的平安。” Lalu si burung gagak itu kemudian menertawakan angsa itu ya. 那只乌鸦就嘲笑着这只天鹅。 Kamu ini burung yang bodoh dan naif. 他说：“你这只就是笨的天鹅。” Ya sudah, saya tinggalkan kamu. Dia terbang kemudian pergi ke pasar untuk mencari makanan. 那只乌鸦就飞走了，飞到了一个市场。 去找食物。 Nah di pasar biasanya burung-burung itu mencari makanan di tempat sampah, bukan? 在市场里，鸟儿一般就是在垃圾桶里找食物吃。 Kadang-kadang burung gagak ini harus berkelahi dengan burung gagak yang lain untuk dapat makanan. 这只乌鸦甚至有时候要跟其他的乌鸦争吵或者打起来。 Nah satu kali terjadi badai besar melanda pasar itu, kemudian semuanya berantakan dan tempat makanan, tempat sampah itu semuanya hanyut dibawa oleh arus banjir.
那有一天呢，那个市场遭到了就是一场大风暴，它那个垃圾桶也被洪水冲走了。 Burung-burung gagak itu badannya kotor, udah hitam kotor, ya. Juga kelaparan karena tidak ada bahan makanan. 那只乌鸦身上湿透了，很脏，也感到很饥饿，因为没有食物吃了。 Lalu burung gagak ini kemudian terbang kembali ke danau yang tenang itu. 那么那只乌鸦就飞到了那湖面上。 Lalu dia lihat angsa itu dari kejauhan dan dalam hatinya dia berpikir, ya ada benernya juga ya. Enak juga ya kalau tinggal di sini, melihat kedamaian di sini seperti yang dialami oleh angsa itu. 他从远处看到了那只天鹅，心里想说：是的，是呀，如果能够住在这宁静又平静的湖面上，那该多幸福，那该多好呀！ Angsa itu nggak pernah kelaparan karena orang-orang di sekitar itu suka memberi dia makan, menikmati keindahan danau itu, menikmati keindahan angsa yang anggun itu. 那只天鹅从未经历过饥饿的情况，因为在湖边的人们都会喂它食物吃。 Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui cerita ini siapa kita? Kita menggambarkan diri kita seperti burung gagak ini atau seperti angsa yang putih itu? 弟兄姐妹，通过这个故事，我们把我们自己看为像那只白天鹅一样，还是看为那只黑乌鸦一样？ Mungkin ada di antara kita yang menggambarkan diri kita seperti burung gagak ini. Hidup ini sangat melelahkan. Benar juga ya, enak juga ya ada di tempat yang tenang, damai, menikmati kedamaian yang sejati bersama dengan Tuhan. 或许我们当中有的人会把自己看为像那只黑乌鸦一样，经历了很多就是困难，然后就会想说：是呀，如果我们能够在主里面享受平静宁静的平安，该多好呀！ Atau mungkin ada di antara kita yang seperti burung angsa ini, tidak mudah untuk hidup berbeda dengan dunia ini. 或者我们当中也有人认为，就是把我们自己看为像那只白天鹅一样，就是我们会感到要活得和世界不一样是件不容易的事。 Kadang-kadang kita harus menghadapi hinaan, cemoohan dari orang-orang dunia ini karena kita memilih untuk menghidupi nilai-nilai yang berbeda dengan dunia ini. Kita memilih untuk menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. 有时候我们可能会遭到别人的就是讽刺的评论，因为我们活得跟这世界不一样。 Bapak Ibu Saudara sekalian, dari renungan firman Tuhan ini yang kita baca, saya ingin mengajak kita sama-sama melihat sebagian nilai-nilai kerajaan Allah yang berbeda dengan pandangan dunia ini. 弟兄姐妹，从刚才的故事，我想邀请我们每个人再进一步的思想，这就是要怎么活着，按照神或者天国的价值观，跟这世上不一样的价值观。 Tuhan Yesus ingin semua pengikutnya memiliki hati yang lemah lembut dan hati yang merindukan kebenaran dan keadilannya. 主耶稣想要他所有的跟随者拥有一颗就是温柔的心，一颗渴慕他真理和公义的心。 Tuhan Yesus ingin semua pengikutnya, kita semua, memiliki hati yang lemah lembut dan hati yang merindukan kebenaran dan keadilannya. 主耶稣想要他的跟随者，就是我们每一个人拥有一颗温柔的心，也有一颗渴慕他真理和公义的心。 Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dimaksudkan dengan menjadi pribadi yang lemah lembut? 那么弟兄姐妹，作为一个温柔的人是什么意思呢？ Bapak Ibu Saudara sekalian, lemah lembut itu tidak sama dengan kelemahan. 弟兄姐妹，温柔跟软弱是不一样的。
Lemah lembut itu bukan seperti seorang pribadi yang kemudian pemalu. Kalau duduk di ruangan dia suka duduk di paling pojok, kelihatan lemas, tidak berdaya, nggak berani ngomong karena nggak berani menyampaikan idenya. Seorang pendiam, bukan seperti itu lemah lembut. 弟兄姐妹，温柔的人不像是就是一个害羞的人，然后不敢提意见的人，坐在角落里什么都不敢说的人。 Dalam permainan kata bahasa Inggris mungkin ini bisa digambarkan bahwa meekness is not be confused with weakness. 如果用英语来看的话，就是meekness 这个词，温柔或者温顺，不是软弱的意思。 Seorang yang lemah lembut adalah seorang yang rendah hati, dia tidak arogan, dia tidak sombong. Meskipun di dalam dirinya ada kemampuan, ada kuasa yang besar, tapi ia mampu menjaga relasi dia dengan damai dengan sesamanya, dan bahkan kalau ada konflik, dia bisa dengan cara yang lembut tanpa kekerasan menyelesaikan konflik itu. 一个温柔的人，他不是骄傲或者傲慢的人，即使他有很强大的能力，他不会他还保持他的温柔的性格，并且他还会用温柔的方式来解决冲突。 Seorang yang lemah lembut adalah seorang yang bersikap sabar dalam menghadapi situasi yang bahkan memancing dia untuk bersikap emosi. 温柔的人在面对激起他情绪的时候呢，他仍然选择忍耐。 Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak mudah menjadi orang yang lembut, tidak mudah menjadi murid Yesus yang lemah lembut. 弟兄姐妹，成为一个温柔的人，或者成为一个耶稣温柔的门徒的人，是一件不容易的事。 Dalam konteks kehidupan masyarakat Yahudi di mana Yesus hidup pada waktu itu, seorang yang lemah lembut juga diidentikan dengan seorang yang lemah. 就在当时的犹太社会，温柔的人也被视为一个软弱的人。 Masyarakat Yahudi pada waktu itu punya ekspektasi. Mereka berpikir bahwa ketika kerajaan Allah dinyatakan, maka mereka berpikir kerajaan ini adalah kerajaan yang superpower, kuat. Bahkan bisa melebihi kerajaan Romawi. 犹太人当时对天国的期望，就是在他们的想象中，就是降临的天国是一个非常强大的国度，甚至可以超过当时罗马帝国的示威。 Asumsi orang Yahudi pada waktu itu berpikir bahwa Mesias itu adalah seorang pemimpin militer yang kuat perkasa. Tetapi Yesus memperlihatkan dalam pengajarannya dan dalam kelakuannya, dia memperlihatkan seorang diri yang lemah lembut. 犹太人所谓的弥赛亚，就是一个强大的军事的领袖。然而，耶稣所教导的、所推崇的，是温柔的态度。 Yesus justru meninggikan pribadi, memperlihatkan pribadi yang penuh kasih, rendah hati, berserah kepada kehendak Allah, dan tidak mau mengandalkan kekuatan diri sendiri. 耶稣却相反的，他推崇彰显出温柔的性格，也就是温柔的态度，就是忍耐、仁爱、谦卑，甚至服从上帝的旨意。 Lemah lembut adalah karakter Yesus Kristus yang begitu kuat dalam dirinya. 温柔是耶稣的性格。 Dia juga ingin murid-muridnya seperti dia, punya hati yang lemah lembut. 耶稣也想要他的门徒像他一样有一颗温柔的心。 Yesus adalah contoh pemimpin yang lemah lembut. 耶稣给了我们一个温柔的榜样。 Seorang pemimpin yang lemah lembut adalah pemimpin yang diharapkan memimpin bumi ini. 他也给我们一个榜样，就是作为一个温柔的领袖，让其他的领袖也可以以温柔的心来带领这世界的人民。 Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana caranya kita bisa mengembangkan sikap lemah lembut ini?
那弟兄姐妹，我们如何培养这个温柔的态度和行为呢？ Saya ingin ajak kita harus sama-sama pahami dulu lemah lembut seperti apa. 首先，我们要先理解温柔的含义是什么。 Mari kita teladani Yesus Kristus dalam kelemah lembutannya. 让我们要效法主耶稣的温柔。 Di Matius pasal 11 ayat yang 29 saya bacakan untuk kita semua. Matius pasal 11 ayat 29. Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." 马太福音第11章第29节讲说：“我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得享安息。” Yesus adalah seorang yang penuh kuasa. 耶稣是充满权柄的人， Badai topan pun bisa dikendalikan oleh Tuhan Yesus. 他能掌控暴风雨， Kuasanya bahkan bisa membangkitkan orang mati. 他甚至可以将死人复活。 Tetapi ketika di Taman Getsemani, 但是在哥西马尼园时， ketika dia hendak ditangkap oleh hamba-hamba imam-imam besar, 当他将被大祭司的仆人抓走的时候， Petrus bahkan mengeluarkan belatinya lalu memotong telinga salah satu hamba itu. 彼得拔出他的刀，然后削掉就是那位仆人的一只耳朵。 Tapi Yesus berkata kepada Petrus, 但是耶稣对彼得说：“ "Saya bisa berseru kepada Bapa, meminta 12 pasukan malaikat untuk menolong saya." 我可以向父求，让他差遣12营天使来救我。 Tapi Yesus tidak lakukan itu. 但是耶稣并没有那么做， Dengan rendah hati, dengan taat, dia mengikuti kehendak Bapa. 他以谦卑的心顺服了上帝的旨意。 Dia bahkan dengan lemah lembut menyembuhkan telinga musuhnya itu, hamba yang mau menangkap dia itu. 他甚至温柔的将那只被削掉的耳朵医治。 Bagaimana kita melatih sikap untuk lemah lembut? 那我们要怎么培养这个温柔的态度和行为呢？ Bapak Ibu Saudara sekalian perlu belajar mengenali diri sendiri. 那么弟兄姐妹需要了解自己， Kenali emosi Anda. 要学习了解自己的情绪。 Hal-hal apa kira-kira yang bisa memancing Anda untuk membangkitkan emosi Anda? 大概有哪些情况可以引发我们的情绪？ Dan perhatikan respon Anda ketika Anda sedang emosi. 然后，当我们发怒的时候，我们要注意我们的反应， Perhatikan kata-kata Anda. 我们要注意看我们所说的话， Perhatikan tindakan Anda. 我们要注意我们的行为。 Waktu kita mengenali diri kita, maka kita lebih sadar untuk bisa tunduk kepada kebenaran firman Tuhan dan belajar seperti Yesus Kristus, taat dengan lemah lembut menghadapi segala persoalan yang kita hadapi. 当我们认识了解自己的时候，我们就可以以谦卑温柔的心顺服天父的旨意。 Tadi saya bicara tentang sikap lemah lembut dari dalam. 刚才我所说的就是发自内心的温柔。 Bagaimana dengan tindakan lemah lembut? Perilaku. 那么温柔的行为是如何呢？ Mari kita lakukan latihan bagaimana kita bisa mempererat relasi kita dengan Tuhan dan dengan sesama. 让我们来训练扩展这个温柔的行为，就是加强与主和他人的关系。 Perbanyak waktu kita untuk berdoa dekat kepada Tuhan. 让我们花更多的时间祷告， Pakai banyak waktu untuk renungkan firman Tuhan. 花更多的时间来思想主的话语。 Dan belajarlah melayani di gereja ini.
还有学习在这教会里服侍主。 Gereja ini adalah rumah kita, tempat kita untuk belajar saling melayani. 教会就是我们学习彼此服侍的地方。 Di dalam pelayanan mungkin kita bisa mengalami perbedaan pendapat atau kita bisa bahkan konflik. 在侍奉中，我们可能可以看到有很多不同的意见，可能会发生冲突。 Tetapi bukankah pada saat kita berbeda pandangan dan kita sedang konflik itulah kelemah lembutan kita itu sedang diuji dan kita coba mempraktekkan mau seperti Tuhan Yesus dengan lemah lembut menghadapi persoalan, menghadapi sesama saudara seiman. 但不是就在我们发生冲突的时候，我们可以训练温柔的态度和行为，像耶稣一样。 Saya ingin ajak kita sama-sama belajar hal kedua, nilai kerajaan Allah, yaitu bagaimana kita menjadi murid Kristus yang selalu merindukan kebenaran dan keadilan Tuhan. 第二点，我要大家一起学习的，就是成为渴慕上帝真理和公义的耶稣门徒。 Bagaimana kita sebagai murid Yesus, kita memiliki hati yang lapar dan haus akan Tuhan. 当我们作为耶稣的门徒的时候，我们如何有一颗就是饥渴慕义的心？ Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau mau jujur ya, jujur dengan diri sendiri. Sebetulnya kalau kita lihat hidup kita sehari-hari, kita itu tidak selalu rindu dan haus, lapar akan kebenaran firman Tuhan. 弟兄姐妹，若要说实话，我们的每一天不是都会渴慕神的真理，渴慕神的公义。 Tidak selalu waktu kita berdoa itu kita merasakan kedekatan dengan Tuhan. 当我们祷告的时候，我们不会总是感到亲近于主。 Tidak selalu waktu kita baca firman Tuhan, pikiran kita terinspirasi, hati kita tersentuh oleh Tuhan. Tidak selalu Bapak Ibu Saudara sekalian. 当我们读神的话语的时候，不是每一次我们都会受感动。 Sama, murid-murid Yesus dan orang banyak pada waktu itu yang mendengarkan Tuhan Yesus mengalami hal yang sama. 同样的，耶稣的门徒还有听耶稣教导的众人也感到一样的。 Oleh sebab itu Yesus menggunakan analogi yang sangat sederhana yang mereka alami setiap hari, yang kita alami setiap hari untuk menggambarkan bagaimana seharusnya kita memiliki kerinduan akan kebenaran dan keadilan Tuhan. 所以耶稣就用了一个比喻来形容我们每天都经历过的，就是要如何饥渴慕义神的真理，还有他的公义。 Untuk orang Yahudi pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, rasa lapar dan haus itu setiap hari mereka alami. 对当时的犹太人来说，饥渴是他们每天都要经历的。 Mayoritas orang Yahudi pada waktu itu bekerja hanya cukup untuk makanan mereka setiap hari. 大部分的犹太人，他们每天的工作只能就是供应他们那一天的需求。 Makanan dan minuman tidak selalu tersedia di rumah. 他们的食物、饮料不是天天都能就是都能准备在他们的家里。 Bapak Ibu Saudara sekalian, ada seorang yang bernama Aaron Ralston. 弟兄姐妹，有一名叫 Aaron Ralston 的人， Dia adalah seorang pendaki gunung asal Amerika yang pernah mengalami pengalaman yang menegangkan pada saat dia tersesat di Blue John Canyon. 他是一名美国的登山者，他曾经经历了一段就是惊心动魂的经历。他在 Blue John Canyon 迷了路。 Pada saat dia menjelajahi ngarai yang sempit tuh, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa lihat ya, tembok-temboknya sempit, tinggi gitu ya. Nah, waktu dia menjelajahi ngarai yang sempit itu, tiba-tiba sebuah batu besar seperti itu lalu jatuh dan menghimpit tangannya.
当他在探险狭窄的峡谷的时候，有一颗大石头突然掉了下来，然后把他的手压在墙壁上。 Jadi tangannya itu terjepit batu selama 5 hari Bapak Ibu Saudara sekalian. 所以他的手被那块大石头夹住了5天时间。 5 hari dengan persediaan makanan dan minuman yang sangat terbatas. 被夹住了5天，并且他那时候的水和食物是有限的， Cuaca di sana sangat ekstrim. 温度也很极端。 Tetapi bukan itu yang membunuh dia. 但是不是那些是杀害了他， Yang membuat dia rasa takut itu adalah kelaparan dan kehausan yang sangat mencekam. 让他感到害怕的就是饥饿和饥渴。 Bapak Ibu Saudara sekalian, rasa lapar dan haus yang tidak terpenuhi adalah keadaan yang sungguh-sungguh membahayakan hidup manusia. 弟兄姐妹，不能满足到的饥渴和饥饿，是一个非常危及到我们人类的。 Apa yang dia lakukan Bapak Ibu Saudara sekalian? 那么当时他怎么做呢？ Daripada dia mati kelaparan dan kehausan, dia potong tangannya yang terjepit itu. 与其在饥饿和饥渴中死去，他把那只夹住的手砍掉。 Saudara bisa lihat ya, tangan kanannya itu tangan palsu ya. 就是他右边的手， Dengan tangan yang terpotong, dia harus berjalan lagi 11 km sampai dia ketemu pendaki gunung, pendaki yang lain untuk bisa dapatkan perawatan medis. 他砍掉他那只手以后呢，他还要继续走11公里的路程，一直到他遇到了其他的登山者。 Bayangkan saudara, 所以我们可以想 rasa 象， lapar dan haus secara rohani, ini juga bisa sungguh-sungguh dapat membahayakan keadaan jiwa kita. 在属灵上的饥渴和饥饿，也能危及到我们的生命的安全。 Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita sebagai murid Yesus, kita bisa memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran dan keadilan Tuhan? 那么问题是我们作为耶稣的门徒，如何拥有一颗饥渴慕义神的真理和公义的心？ Pahami apa maknanya lapar dan haus akan kebenaran dan keadilan. 我们要理解什么是饥渴慕义神的真理和公义。 Coba cari, dapatkan pemenuhan kebutuhan rohani dari Tuhan. 我们要寻求并从主得到属灵上的满足。 Mari Bapak Ibu Saudara sekalian luangkan waktu setiap hari. Sediakan waktu secara khusus untuk Tuhan. 让我们抽出时间，就是一段特别为主留出来的时间。 Kita bisa meminta Roh Kudus mengenyangkan, memuaskan dahaga jiwa kita akan kebenaran firman Tuhan. 我们可以求圣灵来满足我们饥渴的灵。 Dan jangan lupa sampai di sana, kita harus mempraktekkan kebenaran itu. 还有，不要忘记，我们也要实践出来。 Kita harus cari kesempatan secara khusus melakukan kebenaran dan keadilan di dalam kehidupan kita sehari-hari. 我们要找机会把真理和公义在我们的人生中实践出来。 Jadikan kebenaran firman Tuhan itu menginspirasi kita untuk melakukan kebenaran dan keadilan secara nyata kepada orang-orang yang kita jumpai. 让我们使用神的真理和公义来激励我们去服侍其他人。 Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk menutup khotbah ini, saya ingin sampaikan sebuah kisah legendaris di dunia balapan kuda. 弟兄姐妹，来结束今天的正道，我将说一个传奇的故事。 Bapak Ibu Saudara sekalian, ada kuda balapan, seekor kuda balapan yang bernama Sekretariat dan jokinya bernama Ron Tursot. 弟兄姐妹，有一匹赛马名叫 Secretariat， 还有他的骑师名叫 Ron Turcot。 Kuda legendaris ini adalah kuda tercepat sepanjang sejarah balapan kuda.
这匹马是赛马史上速度最快的一匹马之一。 Konon katanya itu ada beberapa rekor pencapaiannya yang sampai hari ini belum ada yang pecahkan rekor. 据说它的一些速度记录到今还无人打破。 Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kehebatan kuda ini tidak akan menghasilkan kemenangan kalau seorang jokinya itu tidak bijak dan terampil. 但是弟兄姐妹，这匹马的速度也不能带来胜利，若没有一位就是可靠的骑师来掌控它。 Nah, Ron Tursot ini adalah joki yang handal, yang dia tahu bagaimana mengendalikan kuda yang hebat ini. 那么，这个 Ron Turgot 是一个非常有智慧，他知道要怎么掌控这匹马。 Dia tahu bagaimana memahami karakternya, ritmenya kuda ini, sehingga dia dapat melakukan pendekatan dengan tenang, dengan bijaksana, dan menunggang kuda hebat ini, kemudian memanfaatkan kekuatannya, tapi tidak secara berlebihan, dengan sabar, dengan lemah lembut, dengan penuh perhitungan. 他知道这匹马的特点，还有它的节奏，所以他没有使用过度的利用这匹马，或者过度的施展这匹马的力量。 Bapak Ibu Saudara sekalian, tahukah sebetulnya setiap kita seperti kuda yang hebat ini? Kita punya kekuatan, kita punya kemampuan, punya karunia, punya talenta yang luar biasa. 弟兄姐妹，我们是否知道，我们每一个人也有强大的能力、全能、天赋？ Tapi pertanyaannya, siapakah joki kita? 问题是，谁是我们的骑师呢？ Bapak Ibu Saudara sekalian, kuda liar juga kuat dan hebat. 弟兄姐妹，野马也是强大， Tapi kuda liar nggak menghasilkan kemenangan apa-apa. 但是野马不能带来胜利。 Kalau kita lihat dunia yang kita hidupi sekarang ini, 若我们看我们现在活的世界里， kadang-kadang gelanggang pacuan itu seperti dunia yang kita hidupi ini. 有时候我们的就是我们活的世界，就像一场赛马场一样。 Kita bersaing dengan keras di dunia balapan pacuan. 我们强烈的竞争， Bahkan ada yang sampai harus saling sikut satu dengan yang lain untuk bisa jadi pemenang. 有时候要彼此击倒。 Di gelanggang pacuan kehidupan ini, siapakah joki kita? 就是互相击倒，为了成为优胜者。那么，在我们的这一场赛马场，谁是我们的骑师呢？ Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita seperti Tuhan Yesus, memiliki kuasa, kekuatan yang luar biasa hebat, tapi dengan rendah hati, mau menjadi pribadi yang lemah lembut, mau mengikuti kehendak dan kendali Bapanya di surga. 弟兄姐妹，让我们学主耶稣一样，即使他有强大的权柄能力，但是他仍然选择就是以温柔的心顺服上帝的旨意。 Mari kita menjadi seperti Tuhan Yesus, memiliki hati yang lapar dan haus akan kebenaran, sehingga selalu hidup mengikuti kehendak Bapanya di surga. 让我们学主耶稣一样，有一颗饥渴神的真理和公义的心。 Maukah Bapak Ibu Saudara sekalian menyerahkan kendali hidup Anda kepada Tuhan? 弟兄姐妹，是否愿意把你们的生命的掌权交托在神的手上？ Tuhan Yesus ingin semua pengikutnya memiliki hati yang lemah lembut dan hati yang merindukan kebenaran dan keadilannya. 主耶稣希望他所有的跟随者都拥有着一颗温柔的心，拥有着一颗饥渴神的真理和公义的心。 Saya mengajak kita sama-sama coba renungkan dan coba lakukan. 让我们一起反思，一起行动。 Pertama, saya ingin ajak kita sama-sama renungkan, kenali kekuatan atau kemampuan diri Anda. 让我们
理解或者意识到我们的力量，我们的全能， Dan taklukkan semua itu di bawah kendali Tuhan. 然后把那一些置于神的掌控之下。 Jadilah pribadi yang lemah lembut sehingga kuasa Tuhan dapat bekerja melalui kehidupan Anda. 让我们成为一个温柔的心，好让借着我们的生命，神的全能可以彰显出来。 Yang kedua, perhatikan ritme kehidupan Anda. 第二点就是我们要注意我们人生的节奏， Temukan waktu yang paling tepat, tempat yang paling nyaman untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan. 我们要找出最合适的时间、最方便的地点来祷告，来思想主的话语。 Rasakan kebenaran dan keadilannya memuaskan jiwa Anda. 让我们感受到神的真理和公义，来满足我们的灵， Dan hidupi itu dengan tindakan yang nyata. 然后把那些都实践出来。 Contohnya, perhatikan apakah kata-kata kita benar enggak? 比如说，我们要看我们说的是不是实话。 Paling mudah bukan Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap hari kita berkata-kata, tetapi apakah kata-kata kita itu memberi semangat kepada orang lain atau kita lebih menjatuhkan orang lain? 那些是我们可以容易做出来的，因为我们每天都说话，那我们要注意我们说的话是否是实话，或者击倒别人的话。 Seorang yang benar, seorang yang lemah lembut adalah seorang yang berani menegur dengan penuh kasih. 一个温柔的人，他是勇敢于就是提醒用爱提醒别人。 Dan apakah kita mau dipakai Tuhan untuk menolong orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita? 然后我们是否愿意被主使用来帮助我们四周围的人？ Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. 我们低头祷告。